Ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla yang tidak terhingga di atas nikmat dapat bertemu lagi pada petang yang berbahagia ini di dalam usaha kita ingin mempelajari kitab karangan Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari yang berjudul Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Sebuah karya yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jal. Moga-moga pembacaan kitab ini membawa kepada amalan, lalu kita telah pun melakukan perbuatan yang telah dijanjikan oleh Allah bahawa pelakunya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Syukur pada Allah di atas nikmat dapat mempelajari kitab ini. Semoga Allah Azza wa Jalla terus-menerus memberikan kepada kita nikmat untuk mempelajari karya Syekh Abdullah Al-Ghumari sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berbicara panjang berkenaan dengan kitab ini, sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selawat yang telah didatangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhdi kita di bahagian komen. Moga-moga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis ini selain daripada majlis ilmu, majlis dapat mendengar hadis Nabi, ia juga dianggap sebagai majlis berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات
من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan daripada Allah dapat kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masa yang sama, marilah kita sama-sama menghadiahkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ulama, kepada para aulia, kepada para sahabat, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan terutamanya pada hari ini kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Ahmad Ali Taha Rayyan yang telah wafat pada hari ini di Kahirah sana, yang mana beliau merupakan seorang tokoh besar dalam mazhab Al-Imam Malik di Mesir. Boleh dianggap sebagai syekh bagi mazhab Imam Malik di Mesir. Kepada beliau kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga-moga Allah Azza wa Jalla mencucuri rahmat kepada Syekh Ahmad Ali Taha Rayyan yang telah wafat pada hari ini. Moga-moga Allah Azza wa Jalla menerima segala amalan beliau dan menjadikan beliau di kalangan hamba Allah Azza wa Jalla yang tinggi darjatnya. Allahumma amin. Di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan di antara ulama besar di Al-Azhar Asy-Syarif, yang merupakan guru kepada para guru dalam mazhab Al-Imam Malik. Moga-moga Allah meridai beliau dan menjadikan kubur beliau di antara taman-taman syurga. Allahumma amin. Para hadirin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada hari ini kita akan meneliti masalah ataupun amalan yang ke-15 dan amalan yang ke-16 insya-Allah Azza wa Jal, yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, iaitu di muka surat yang ke-15 bagi yang memiliki PDF, di muka surat yang ke-15 insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh Abdullah ila al-imam al-syaikh Abdullah ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i
tamami minnatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala al-khaslatul khamisata ashrah was-sadisata ashrah al-bad'u bis-salam wa bazlun nasihah. Amalan yang ke-15 dan amalan yang ke-16 iaitu memulakan salam, memulakan pemberian salam dan berusaha di dalam memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi ada dua amalan yang disebutkan di sini yang Syekh Abdullah Al-Ghumari memahami bahawa dua amalan ini membawa pelakunya ke syurga Allah Azza wa Jalla. Qala rahimahullahu azza wa jalla rawa Muslimun fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala haqqul muslimi 'alal muslimi sittun qila wa ma hunna ya Rasulullah qala idza laqitah fasallim alaihi wa idza da'aka faajibhu wa idza istansahaka fansah lah wa idza 'atas fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Di dalam sahih al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhu telah meriwayatkan dalam sahih beliau dan sahih al-Imam Muslim dengan sanad beliau sehingga bersambung kepada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hak seorang muslim ke atas seorang muslim yang lain ada 6. Maknanya setiap muslim dia memiliki hak yang perlu ditunaikan oleh orang muslim lain terhadap dirinya. Ada 6 kata Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah 6 hak tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila kamu bertemu dengannya, maka sampaikanlah salam kepadanya, berikanlah salam kepadanya. Dan ini adalah amalan yang tidak disebutkan lagi sebelum ini, iaitu apabila kita bertemu dengan seorang muslim, kita akan memberikan salam kepada muslim tersebut. Jadi apabila kamu bertemu dengannya, maka sampaikanlah salam kepadanya. Maknanya kita memulakan dengan memberikan salam. Wa idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia sudah menjemputmu, maksud dia menjemput kamu kepada kenduri kahwin, fa'jibhu, maka tunaikanlah, jawablah permintaannya. Ini juga telah kita bincangkan dari sudut apabila orang mengajak kita ke kenduri kahwin atau ke dalam kenduri-kenduri yang lain, kita diminta untuk menunaikan permintaan orang tersebut, dan kita juga telah membincangkan sebelum ini berkenaan dengan kewajipan atau tidak menghadiri sesebuah kenduri tersebut. Wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia meminta nasihat daripada kamu, maka nasihatilah untuknya. Berikanlah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin, lalu dia memuji Allah Azza wa Jal, maka doakanlah dia. Apabila dia sakit, maka kunjungilah dia, lawatilah dia. Apabila dia meninggal dunia, maka ikutlah dia. Maksud dia, ikutlah dia sampai ke kuburan. Dan Alhamdulillah dalam perbahasan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim ini, ada 6 perkara, 4 daripadanya sudah kita bicarakan sebelum ini. Iaitu menjawab seruan orang yang mengajak kita ke kenduri kahwin. Kemudian apabila seseorang itu bersin, kita mendoakan dia. Kemudian apabila dia sakit, kita lawati dia. Dan apabila seseorang meninggal dunia, kita menghantar jenazahnya sampai ke kuburan. Alhamdulillah sudah dibincangkan sebelum ini berdasarkan hadis-hadis yang lain. Lalu dalam hadis ini ada 2 perkara baru, iaitu kita memulakan dengan memberikan salam. Sebelum ni kita bicara tentang kalau orang bagi salam kita jawab. Menjawab salam. Itu juga antara amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Di sini, Nabi SAW menceritakan di antara hak yang perlu kita berikan kepada seseorang adalah kita memberikan salam kepada orang Muslim yang lain.
Itu yang pertama yang belum dibincangkan lagi, dan yang kedua adalah dari sudut nasihat. Jadi insya-Allah kita akan meneliti dua perbahasan ini di dalam kenyataan Fadilatul Syekh Abdullah ibnu Muhammad ibni Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari. Qala rahimahullahu azza wa jalla, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila kamu bertemu dengannya, maka berikanlah salam kepadanya. Hadza ma'nal bad'i bis salam. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, apabila Nabi sebut apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, maka berikanlah salam kepadanya. Ini adalah makna memulakan pemberian salam. Maksudnya tak perlu tunggu orang bagi salam kepada kita. Kita sendiri yang memulakan salam. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa huwal muradu bi ifsya'is salam ats-tsabiti fi ahadits ya'ti ba'daha fi khaslati it'amit ta'am bihaulillahi ta'ala. Ini adalah makna memulakan memberikan salam, dan ini juga yang dimaksudkan dengan menyebarkan salam. Afshus salama bainakum. Dalam hadis-hadis disebut, Nabi kata, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di kalangan kamu semua. Nabi kata, mau tak saya tunjukkan kepada kamu semua satu amalan yang kalau kamu melakukannya, kamu semua akan saling sayang menyayangi. Lalu Nabi SAW menyatakan, afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu semua. Jadi yang dimaksudkan dengan menyebarkan salam adalah memulakan memberikan salam. Dan ini datang, perkara ini telah disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak, yang disebut bahawa Nabi meminta kita menyebarkan salam. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud menyebarkan salam adalah memulakan pemberian salam. Dan insya-Allah perbahasan ini akan datang, akan disebutkan hadis-hadis yang menceritakan tentang penyebaran salam ini akan dibicarakan dalam perbahasan yang akan datang, iaitu pada bicara tentang memberikan makan, memberikan makan insya-Allah azza wa jalla. Syekh Abdullah Al-Ghumari kata nanti beliau akan akan mendatangkan hadis-hadis yang membicarakan tentang ifsya'us salam, tentang menyebarkan salam di kalangan kaum muslimin secara panjang lebar dalam perbahasan yang akan datang. Seterusnya, maknanya daripada sini tahulah kita bahawa amalan yang dituntut adalah memberikan salam. Memberikan salam. Jadi maknanya kita tak perlu tunggu orang bagi salam kepada kita. Kita sendiri yang memulakan agar memberikan salam kepada seseorang. Cuma dari secara adabnya, kalau kita sedang berjalan dan kadang orang sedang duduk, maka yang berjalan itu melalui seseorang, dia yang memulakan salam. Walaupun tak salah, orang yang duduk pula bagi salam kepada orang yang sedang berjalan, tetapi yang berjalanlah yang memberikan salam sepatutnya kepada orang yang sedang duduk. Begitu juga seorang yang lebih muda, sepatutnya dialah yang memberi salam kepada yang lebih tua. Orang yang masuk ke dalam satu majlis, dialah yang memulakan salam, bukan orang yang sudah berada dalam satu majlis. Jadi di antara adab lah. Pun begitu, tidaklah menjadi masalah kalau orang tua yang bagi salam kepada kanak-kanak, juga tidak menjadi masalah. Bahkan ini juga dari sudut mengajar kanak-kanak agar mereka juga memberikan salam. Seterusnya Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan perbahasan yang seterusnya, iaitu memberikan nasihat. Dan dalam dua perbahasan ini, beliau mendatangkan perbahasan yang panjang lebar pada membicarakan tentang memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahlah. Apabila seorang muslim itu meminta nasihat daripada kamu, maka berikanlah nasihat untuknya. Nyatakanlah nasihatmu untuknya. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, istansahaka, apa maksud istansahaka yang ada dalam hadis? Talaba minkan nasihata fi amrin aradahu alaik. Maksud istansahak adalah talaba minkan nasihah. Maksud istansahaka adalah seseorang itu memohon daripada kamu akan nasihat. Dia minta daripada kamu akan nasihat pada suatu perkara yang dia telah bentangkan kepada kamu. Dia kata, saya begini, saya ada masalah gini. Apa pandangan kamu? Apa yang perlu saya lakukan? Contoh, dia minta buah pandangan kita dalam sesuatu perkara yang dia telah nyatakan kepada kita sebelumnya. Jadi ini dimasukkan dengan istansahaka yang ada dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, dari segi bahasa tak salah kalau kita nak sebut ansah lahu ataupun ansahhu.
Mai sama ada kita datangkan maf'ulun bih secara terus, maksud dia nasahtuhu, ansahuhu contoh. Atau kita tidak mendatangkan maf'ulun bih, sebaliknya kita lapik dengan harfu jar sebelumnya, iaitu huruf lam. Kita sebut ana ansahu li fulan ataupun ana ansahu fulanan. Kedua-duanya adalah betul secara bahasa Arab. Maksudnya dari segi penggunaan bahasa Arab boleh digunakan dengan mendatangkan terus maf'ulun bih. Contoh disebut sini fansah lahu, ataupun boleh juga sebut fansahu. Maksud dia hendaklah kamu menasihati orang tersebut. Disebut secara terus fansahu. Atau boleh juga kita lapik dengan harfu jar. Ini perbahasan di segi penggunaan bahasa Arab. Betul tak kalau saya dalam bahasa Arab bila saya mahu menyatakan saya menasihati seseorang, boleh tak saya sebut ansahu Zaidan, saya menasihati Zaid, atau saya mesti sebut ansahu li Zaidin? Kedua-duanya adalah betul. Sebab tu disebut di sini fansah lahu au fansahu lughatani. Dari segi bahasa ini adalah dua penggunaan dan kedua-duanya betul. Boleh guna fansah lahu, boleh juga guna fansahu dengan ditiadakan harfu jar. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan tentang nasihat. Qala rahimahullahu azza wa jal, wan nasihatu minal ahammiyah. Memberikan nasihat adalah termasuk di antara perkara-perkara yang sangat-sangat penting. Maksudnya banyak-banyak perkara yang penting. Antara perkara yang penting adalah antara perkara-perkara yang sangat penting adalah memberikan nasihat. Maksudnya kita menasihati seseorang dengan niat supaya orang itu jadi lebih baik atau menjadi seorang yang baik, maka itu adalah merupakan satu perkara yang termasuk di kalangan perkara-perkara yang paling penting. Ini dibuktikan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari bihaitsu ja'alaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dina faqal ad-dinun nasihatu thalatha marrat. Ini dibuktikan dengan apabila Nabi alaihi salatu wasallam telah menjadikan nasihat itu adalah agama. Maknanya kalau kita tengok, agama kita bukan nasihat. Agama kita adalah agama Islam. Yang mana agama Islam merangkumi akidah, syariat, tasawuf dan juga pengetahuan terhadap apa yang akan berlaku sampai ke hari kiamat. Maknanya perkhabaran-perkhabaran tentang perkara-perkara gaib yang kita tak tahu sekarang, tapi Nabi beritahu akan berlaku begini, akan berlaku begini. Jadi kalau kita tengok syariat ataupun agama Islam kita ini, sama ada bicaranya tentang akidah, sama ada bicaranya tentang hukum hakam, sama ada bicaranya tentang kesucian hati iaitu at-tasawuf, sama ada memberitahu kepada kita apa yang bakal berlaku tentang apakah pancaroba-pancaroba, apakah ujian-ujian yang bakal berlaku sampai ke akhir zaman. Jadi ini adalah konklusi kepada agama kita sebagaimana yang telah disebutkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Apabila beliau bertanya kepada Nabi tentang 4 soalan, apakah dia akidah, apakah dia syariat, apakah dia tasawuf, apakah tanda-tanda hari kiamat, lalu kata Syekh Yusri bin Rushdi, inilah 4 perkara yang merupakan hakikat bagi agama Islam. Iaitu pengetahuan tentang akidah, pengetahuan tentang hukum hakam, pengetahuan tentang cara-cara kita ingin membersihkan hati kita, dan pengetahuan terhadap perkara-perkara yang merupakan ujian sepanjang zaman supaya kita dapat bersedia dan mengelak diri daripada terjebak di dalam perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah agama kita. Tiba-tiba Nabi kata ad-dinun nasihatu. Agama adalah nasihat. Jadi di sini kata para ulama, Nabi menggunakan kalimah ad-din an-nasihah. Nabi tak sebut pun ad-dinu minan nasihah. Menasihati ini termasuk di dalam agama. Nabi tak sebut begitu. Bahkan Nabi kata nasihat adalah agama. Ini menunjukkan betapa pentingnya nasihat, seakan-akan agama kita adalah nasihat. Walaupun hakikatnya agama kita bukan hanya menasihati. Agama kita juga tentang keimanan. Tetapi tidak akan berlaku keimanan, akidah, tasawuf, mengelak diri daripada ujian-ujian ini melainkan dengan cara nasihat. Nabi memberi nasihat kepada para sahabat. Sahabat menyampaikan, memberitahu kepada tabi'in dalam bentuk nasihat. Sampai kepada kita dan saya juga menyatakan perkara ini atas dasar nasihat. Jadi tonggak kepada penyebaran ilmu agama Islam ini adalah secara
nasihat. Sebab tu Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. 3 kali Nabi SAW menyatakan perkara ini. Faqala ad-dinun nasihatu 3 marrat. Qila liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Syaikhan. Jadi selepas Nabi SAW menyatakan perkara tersebut kepada para sahabat tanya kepada Nabi, apa fokus nasihat ya Rasulullah? Maksudnya kita ni diminta untuk memberikan nasihat. Apa fokus nasihat? Untuk apa? Untuk apa nasihat ini kita nak nyatakan? Maksudnya apakah fokus bagi nasihat? Lalu kata Nabi, lillah. Fokusnya adalah untuk Allah. Maksudnya menasihati manusia supaya manusia pergi kepada Allah. Kemudian nasihat yang fokusnya adalah Nabi SAW. Maksudnya kita nak ajak manusia supaya pergi kepada Rasulullah. Kemudian nasihat yang seterusnya adalah bawa manusia kepada para pemerintah. Dan yang keempat, nasihat adalah membawa manusia kepada sesama kaum muslimin. Jadi ada 4 fokus. Nasihat sama ada ia berkait dengan Allah, berkait dengan Nabi, berkait dengan para pemerintah atau berkait dengan sesama Muslim. Hadis ini kata Sayyidina Al-Imam Al-Syekh Abdullah Al-Ghumari telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa fi sahihaini an Jarir radhiyallahu taala anhu qala bay'atu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala as-sam'i wa ta'ah falaqanani fi ma istata'tu wan nushi li kulli muslimin. Okey. Sebentar ya. Okey. Seterusnya para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam hadis juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dengan sanad kedua-dua orang imam ini sampai kepada Sayyidina Jarir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. An Jaririn, daripada Sayyidina Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah berbai'ah. Saya sudah berjanji setia dengan Nabi alaihi salatu wasalam untuk as-sam wa ta'ah, dengar dan taat. Dengar dan taat. Maksudnya saya mendengar perintah dan saya akan mentaati perintah. Falaqanani, lalu baginda Nabi SAW telah menyebut kepada saya supaya saya sebut di dalam sumpah setia saya tadi, fi mastata'tu. Maksudnya saya akan dengar dan taat berdasarkan kemampuan saya. Kemudian beliau juga menyatakan bahawa beliau telah berjanji setia dengan Nabi SAW untuk memberikan nasihat kepada setiap orang Muslim. Jadi maknanya dalam hadis ini ada satu janji setia yang telah dilakukan oleh Sayyidina Jarir radhiyallahu taala anhu. Beliau telah berjanji dengan Nabi SAW bahawa beliau akan mentaati baginda Nabi dan mendengar segala arahan Nabi, termasuk juga dengan maksud mentaati para pemerintah. Kemudian dalam masa yang sama beliau berjanji untuk memberikan nasihat kepada semua orang Muslim yang memerlukan nasihat daripada beliau. Jadi ini di antara contoh dalil yang menunjukkan bahawa agama kita menuntut kepada nasihat. Alhamdulillah kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita akan sentiasa memberikan nasihat. Beri nasihat pada orang tu, beri nasihat pada orang ni. Cuma perlu ditekankan dalam jiwa kita, memberi nasihat ni kita nak orang tu berubah. Dengan cara paling berhikmah. Cara yang paling dapat kita fikirkan, insya-Allah dengan cara ni dia akan berubah. Maksudnya kita bukan memberi nasihat dengan maksud kita nak lepas geram dengan dia. Setengah orang dia kata saya nasihat, tapi sebenarnya dia bukan niat nak bagi nasihat, tapi dia nak melepaskan geram. Dia nak cari peluang lama dah cari pasal dengan orang yang dia tak suka. Tiba-tiba dia dapat tahu orang tu buat benda tak elok, contoh, dia kata ni peluang. Dia pun maki orang tu depan orang ramai contohnya, dan dia kata aku nasihat kau ni. Tapi sebenarnya dalam hati dia tak kisah pun
orang tu berubah atau tidak. Yang dia seronoknya dia dapat maki orang tu. Itu bukan nasihat, itu tujuannya untuk memaki orang tersebut. Sebab tu kalau kita ingin menasihati seseorang, kita kena fikir bagaimana cara yang terbaik yang perlu saya lakukan, contohnya supaya orang yang melakukan kesilapan itu boleh beralih kepada kebaikan. Maknanya semestinya saya tak akan mampu menegurnya depan orang ramai. Sebab kalau tegur depan orang ramai, orang semua pakat tahu, dia tak akan ubah, bahkan dia akan malu kerana aibnya sudah diketahui orang. Maka ketika itu kita bukan nak nasihat dia, kita nak dedahkan keaiban dia depan orang. Jadi cara memberi nasihat ini perlu ada kreativiti, perlu ada cara. Bagi nasihat dengan ayah lain cara. Maksudnya kita bagi nasihat, kita telah berusaha secara sehabis baik supaya moga-moga cara kita itu akan menepati orang yang ingin dinasihati supaya dia dapat kembali ke pangkal jalan. Kalau dia melakukan kesilapan lah. Okey. Jadi di sini ada 4 perbahasan yang akan didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari merujuk kepada hadis yang membicarakan tentang 4 fokus nasihat. Nasihat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada para pemerintah dan juga pada orang awam. Dalam hadis yang lain disebut wali kitabihi, dan juga nasihat untuk membawa manusia kepada kitabullah. Namun dalam riwayat yang lain disebut 4 fokus. Baik, kita tengok di dalam perbahasan ini, qala rahimahullahu azza wa jalla, fan nasihatu lillah al-imanu bihi wa ikhlasul amali lah wal jihadu fi sabilihi. Apa maksud nasihat untuk Allah? Semestinya bukan maksudnya kita menasihati Allah. Siapa kita nak nasihat Allah? Tak betul tu kefahaman begitu. Maksudnya kita nak mengajak manusia supaya mereka kembali kepada Allah, supaya mereka menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Okey, apa maksudnya? Fan nasihatu lillahil imanu bihi. Nasihat untuk Allah maknanya kita beriman dengan Allah. Bawa manusia, bawa kita, bawa kaum keluarga kita, bawa sahabat handai kita, bawa manusia seluruhnya supaya mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ikhlasul amalilah. Kemudian nak bawa manusia supaya beramal betul-betul kerana Allah Azza wa Jal, bukan untuk mencari yang lain. Ini termasuk dalam fokus nasihat untuk Allah. Kemudian wal jihadu fi sabilih. Kita ajak manusia supaya dapat berjihad di dalam jalan Allah. Kita berusaha bersungguh-sungguh untuk meninggikan kalimah Allah, meninggikan agama Allah. Sama ada dengan maksud kalau musuh datang kita akan serang, musuh datang menyerang kita, kita akan sanggup berkorban hatta kalau darah sekalipun demi untuk mempertahankan syariat Allah Azza wa Jal. Atau dengan masuk jihad fisabilihi, iaitu kita menerangkan segala tomahan yang dibawa oleh orang lain yang menyebabkan manusia mungkin akan tersalah faham tentang Allah Azza wa Jal. Maka kita berjihad secara ilmu, kita menerangkan apa sebenarnya yang betul kepada masyarakat. Maka ia juga termasuk dalam kategori menasihati yang fokusnya adalah membawa manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut lagi wan nasihatu li rasulihi. Apa pula maksud nasihat yang fokusnya adalah untuk membawa manusia kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tasdiquhu wattiba'u sunnatihi. Membenarkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maksudnya kita ingin mengajak manusia supaya meyakini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Azza wa Jal, dengan menceritakan kisah-kisah Nabi, menceritakan sabdaan Nabi, membawa manusia supaya kenal kepada baginda Nabi, dan akhirnya manusia mempercayai bahawa memang Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar utusan daripada Allah Azza wa Jal. Maka ini adalah usaha yang termasuk di dalam kata erti nasihat untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu juga wattiba'u sunnatihi, ajak manusia supaya mengikut sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam, mengikut cara hidup baginda Nabi, mengikut segala arahan baginda Nabi. Maka ini juga termasuk di dalam maksud nasihat. Kita ajak orang supaya mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi dari sudut akhlak, dari sudut ibadah. Maka ia sebenarnya termasuk dalam maksud menasihati manusia supaya mereka menuju kepada keredaan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Waddifa'u anha, termasuk juga dalam erti kata nasihat
yang fokusnya adalah baginda Nabi alaihi wasallam adalah mempertahankan sunnah-sunnah baginda Nabi alaihi salatu wasallam, mempertahankan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang salah faham terhadap ucapan Nabi, kita jelaskan, kita pertahankan, kita menyatakan apa yang dimaksudkan oleh Nabi sebenarnya. Jadi ini juga termasuk dalam erti kata menasihati manusia yang fokusnya adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian antaranya lagi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wad-da'watu ilal 'amali biha. Kita berdakwah, kita mengajak manusia supaya dapat beramal dengan hadis-hadis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tadi kita mengikut sunnah Nabi, tapi kali ini kita ajak pula orang supaya beramal dengan sunnah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ini adalah termasuk dengan erti kata menasihati manusia atau menasihati diri sendiri yang fokusnya adalah untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari yang seterusnya, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat yang fokusnya adalah merujuk kepada a'immah kaum muslimin. Apa dia a'immah? A'immah ni memang pembesar, pembesar kaum muslimin. Termasuklah pembesar ni iaitu orang-orang besar, para pemerintah. Termasuklah juga maksud dia para ulama, orang-orang alim. Mereka juga termasuk di kalangan erti kata pemerintah. Pemerintah dari segi kerohanian. Jadi a'immah ni merujuk kepada para pemerintah negara atau merujuk kepada tokoh-tokoh besar dalam agama, iaitu dalam agama Islam kita, iaitu para ulama. Jadi menasihati manusia yang fokusnya adalah untuk membawa manusia kepada para pemerintah. Apa maksudnya? Ta'atuhum. Maksudnya kita mengajak manusia supaya mentaati para pemerintah. Kalaulah arahan pemerintah itu tidak bercanggah dengan syariat, kita ajak orang untuk ikut. Walaupun mungkin dalam keadaan-keadaan yang lain ada benda kita tak setuju. Tetapi apabila arahan yang disebut oleh pemerintah itu tidak bercanggah dengan syariat, walaupun mungkin individu pemerintah sendiri ada benda yang dia buat tak elok yang kita tak suka, kita diminta untuk membawa masyarakat supaya mentaati pemerintah. Maknanya walau mungkin dia bukan satu parti dengan kita, apabila dia sudah menjadi seorang pemerintah, wajib kita mentaati dia. Mentaati dengan maksud kita tidak mengajak manusia untuk tidak bersetuju dengan dia. Kita tak mengajak manusia untuk melakukan tindakan yang memburuk-burukkan pemerintah. Itu maksud mentaati pemerintah. Dia suruh kita buat satu benda, walaupun benda tu mungkin kalau kita tengok dalam perkara-perkara lain kita tak setuju, tetapi apabila kita mendapati arahan tersebut tidak bercanggah dengan syariat, maka menjadi kewajipan kita untuk membawa manusia supaya mentaati para pemerintah. Sebab tu kalau kita tengok perbahasan ini mungkin agak janggal sikit kita di Malaysia, sebab kita sudah terlalu terbiasa dengan sistem politik kepartian. Lalu apabila seseorang itu tak satu parti dengan kita, kalau pemerintah tu tak satu parti dengan kita, biasanya kita akan buruk-burukkan dia, kita akan bawa manusia supaya tidak mentaati dia. Dulu saya masih ingat lagi, kadang-kadang bila orang kata tak perlu ikut undang-undang lampu lintas sebab kerajaan hari ini tidak melaksanakan syariat. Masa saya kecil-kecil dulu. Jadi kalau kita tengok sebenarnya ini adalah kefahaman yang silap. Apabila pemerintah tidak mahu melaksanakan syariat, sama ada dia ada sebab atau dia tak ada sebab, dia akan bertanggungjawab dengan Allah. Kita sebagai rakyat menasihati. Tetapi dari sudut tu katakanlah pemerintah kita sebenarnya boleh laksanakan syariat, tapi tak nak buat. Tak ada halangan contoh. Tapi dia tak nak buat. Maka ketika itu dia bertanggungjawab dengan Allah Azza wa Jalla sebab dia sudah memegang tampuk pemerintahan tapi tidak mahu melaksanakan syariat. Tapi kalau dia tidak mampu melaksanakan syariat kerana ada halangan, tekanan daripada luar contoh, atau apa sahaja tekanan yang menyebabkan kalau dia buat juga syariat membawa kepada kemudaratan kepada negara, maka ketika itu dia ada keuzuran. Dia ada keuzuran. Cuma saya pribadi saya tak tahulah adakah kerajaan tidak mahu melaksanakan syariat contoh kerana ada keuzuran atau kerana tidak mahu melaksanakan syariat, itu saya tak tahu. Namun walaupun begitu, kesilapan dia katakan kalau betul lah dia sebenarnya tak ada masalah pun nak laksanakan syariat, tapi tak nak buat. Dia berdosa pada Allah Ta'ala. Dia suruh kita pula dalam satu sudut untuk taat kepada undang-undang jalan raya. Adakah kita tidak mahu taat kepada dia dari sudut undang-undang jalan raya kerana
kes dia tidak mahu melaksanakan hukum hudud contohnya, ataupun hukum qisas contohnya. Dululah masa kecil-kecil orang kata tak perlu taat sebab kerajaan itu kerajaan Tauhid contoh. Namun setelah kita belajar sebenarnya cara kefahaman ni salah. Kerana mentaati pemerintah dengan maksud apabila pemerintah menyuruh kita melakukan satu perbuatan dan perbuatan itu tidak bercanggah dengan syariat, maka wajib kita untuk mentaati pemerintah. Walaupun mungkin kita ketika pilihan raya tak sokong dia. Tetapi apabila dia sudah menjadi pemerintah, maka wajib kita mentaati dia, taat kepada dia. Wa musa'adatuhum, kita kena membantu dia. Kalau dia perlukan bantuan, dia perlukan kepada sokongan supaya apa yang dia nak laksanakan itu dapat berjaya, dan setelah kita tengok yang dia nak buat itu tidak bercanggah dengan syariat, dia ada satu wawasan, dia ada satu cita-cita, maka kita perlu bantu dia. Dia perlukan pertolongan, kita perlu bantu. Sebagai rakyat, kita wajib membantu dia. Kerana ini dengan maksud mentaati dia. Apa guna dia jadi pemerintah kalau dia suruh orang tak nak buat? Kadang-kadang setengah orang bila dia tak sama parti dengan pemerintah tu, dia tak nak buat. Sebab dia kata, aku tak perlu taat kepada dia, aku taat kepada ketua aku. Jadi ini satu kefahaman yang salah. Kerana apabila seseorang itu, sebelum dia dilantik, kita boleh pilih siapa yang kita nak. Tapi apabila sudah dilantik sebagai pemerintah, maka dia adalah seorang pemerintah. Maka wajib kita mentaati pemerintah. Melainkan kalau pemerintah suruh kita buat benda yang bercanggah dengan syariat. Suruh kita, contoh dalam isu COVID ni, kita diminta supaya minum arak tiap-tiap hari ke contoh. Supaya kita tenang. Yang ni kalau contohlah pemerintah suruh kita buat benda begitu, maknanya dia adalah satu perkara yang bercanggah dengan syariat. Wa irsyaduhum fi ma akhtau fihi. Kita kena menunjukkan, wajib kita memberi nasihat yang fokusnya adalah pemerintah, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari. Kita memberikan kepada dia jalan, memberi arah, memberikan petunjuk kepada dia, menunjukkan jalan yang lurus kepada dia kalau dia sudah tersalah. Kalau dia tersalah, kita wajib menegur. Tetapi menegur pemerintah atas dasar dia adalah nasihat, maka rakyat kena fikir cara nasihat yang macam mana yang berkesan dalam masa yang sama. Dia tidak membawa sampai orang akan nampak pemerintah ini adalah pemerintah yang jahat. Sebab kita di antara kewajipan seorang rakyat, dia hendaklah mentaati dan mencintai pemerintah. Ini agak-agak lain sikit. Mungkin kita di Malaysia agak semacam ayat ni. Tapi sebenarnya dalam syariat kita diminta untuk menyayangi pemerintah. Sebab tu kita diminta untuk sentiasa mendoakan agar pemerintah kita diberikan taufik, diberikan lorongan oleh Allah Azza wa Jal. Kalau dia salah, dia mesti ditegur. Sebab dia bukan Nabi yang maksum. Cuma teguran yang begitu halus, sesuai dengan maqam dia, kedudukan dia sebagai pemerintah. Bayangkan kalau ayah saya salah, takkan saya akan tegur dengan suara yang kasar depan orang ramai? Tak betul. Tulis di Facebook kesilapan ayah saya dengan niat kononnya nak menegur ayah. Tak betul. Tetapi itu bau ayah. Bagaimana seorang pemerintah yang dia merupakan ayah bagi rakyat seluruhnya. Ada cara. Sama ada kita melalui orang-orang besar ataupun para ulama yang mempunyai kedudukan bertemu dan menegur. Jadi ini dia mesti mengikut saluran supaya teguran itu sampai dalam masa yang sama, dia tidak menjatuhkan wibawa seorang pemerintah. Dan ini agak tak berlaku di Malaysia. Seakan-akannya begitu. Kita tak puas hati dengan mana-mana pemerintah, kita bantai dia di Facebook, kita hentam dia atas dasar kebebasan bersuara. Sebenarnya saya sepribadi, saya nampak ia sangat bercanggah dengan apa yang disebut oleh para ulama di dalam kitab-kitab sewaktu mereka menghuraikan apa maksud menasihati para pemerintah. Antara yang ditegur oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi juga adalah kita sebagai seorang contoh, para khatib yang menegur kesilapan pemerintah di atas mimbar sebab tu hari Jumaat. Ini juga antara kesilapan sebab kita telah menyebutkan kesilapan pemerintah kepada orang ramai. Dalam masa yang sama kita anggap itu nasihat. Agak-agak kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kalau anak kita buat salah contoh dan kita ingin menegur dia, lalu kita pun sebagai seorang khatib, kebetulannya kita seorang khatib hari Jumaat, kita pun berkhutbah, kemudian kita menyebut kesilapan anak kita dan kita kata kamu telah melakukan kesilapan begini dan kamu sepatutnya tak boleh buat begini, sepatutnya kamu kena ikut gini.
agak-agak anak akan berubah atau tidak? Anak tak akan berubah. Bahkan anak akan sakit hati. Kenapa dia dimalukan di hadapan orang ramai? Tak boleh ke sebut depan-depan. Tak boleh ke sebut secara tanpa diketahui oleh orang lain. Mereka kata Fadilatul Syekh Husri, kalau begitu keadaannya, agak-agak kalau kita menegur pemerintah secara umum begitu, secara menyatakan kesilapan dia, sedangkan dia pun kebetulan mungkin tak ada sebab tu dalam khutbah tersebut. Maka ketika itu agak-agak kalau suara kita sampai kepada pemerintah pun, yang berlaku bukan dia nak dengar ucapan kita, bahkan dia akan sakit hati dengan cara kita menegurnya. Jadi tak kena dengan tujuan memberi nasihat, iaitu kita ingin mengubah seseorang daripada kesilapan kepada kebenaran. Wa tazkiruhum bima nasuhu, kita mengingatkan mereka kalau mereka lupa. Kadang-kadang mungkin mereka terlupa dalam satu tindakan, tiba-tiba ada satu benda penting mereka terlupa. Maka menjadi kewajipan kepada orang yang mempunyai laluan yang betul untuk memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada para pemerintah, supaya tuanku contoh ataupun yang berhormat terlupa, sepatutnya yang berhormat kena buat macam ni, tapi yang berhormat terlupa. Kita mengingatkan dia, tapi dengan cara yang baik, sesuai dengan kedudukan dia sebagai pemerintah yang kewajipan mentaatinya dan kewajipan menyayanginya sebagai pemerintah adalah tanggungjawab kita semua. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, Nabi SAW telah bersabda, qala Nabi SAW, idza arada Allahu bil amiri khairan ja'ala lahu wazira sidqin in nasiya zakarahu wa in zakara a'anahu wa idza arada Allahu bihi ghaira zalik ja'ala lahu wazira su'in in nasiya lam yuzakkirhu wa in zakara lam yu'inhu, rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Dalam buku kita Ibnu Hayyan dapat dibetulkan kerana yang betul adalah Ibnu Hibban. Jadi berlaku sedikit kesilapan dalam cetakan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud apabila Allah mahukan kebaikan bagi seseorang pemerintah, ada seorang pemerintah, Allah mahu kebaikan ada pada si pemerintah tadi, Allah akan menjadikan baginya seorang menteri yang benar, orang yang sentiasa bersikap benar dengan si pemerintah tadi. Sekiranya dia lupa, maka wazir tadi, menteri tadi akan memberikan peringatan ni. Penolong dia itu akan mengingatkan dia. Kalau dia ingat dah, dia ingat sepatutnya kita kena buat begini, a'anahu, maka menteri itu akan membantu dia supaya benda yang dia nak buat yang betul itu akan berjaya. Bukan menteri tadi berusaha pula untuk menjadikan cita-cita seorang pemerintah itu tak berjaya. Itu tidak bermaksud, itu bukanlah kebaikan. Itu bukan satu kebaikan. Kalau Allah mahukan satu kebaikan bagi seorang pemerintah, maka akan ada orang yang sentiasa bersikap benar. Kalau dia salah dibetulkan, kalau dia nak buat satu benda akan ditolong. Okey, maafkan saya terputus sikit. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa idza aradallahu bihi ghaira zalik ja'ala lahu wazira su. Kalau Allah mahukan yang sebaliknya kepada seseorang pemerintah, maknanya yang Allah mahukan bukan satu kebaikan bagi dirinya, nescaya dia akan memiliki pembantu yang buruk, pembantu kejahatan. Kalau dia lupa, pembantu dia tadi, wazir dia tadi, pemerintah dia tadi, menteri dia tadi tidak akan memberikan peringatan kepada dia. Dia terlupa untuk buat satu benda penting. Kawan tu kata, alhamdulillah, bagus dia lupa, supaya orang nampak dia buruk. Maknanya itu peranan seorang penolong yang jahat. Kalaulah pemerintah tu dia tahu, dia ingat satu benda penting dan dia ingin melakukannya, orang yang ditugaskan sebagai wazir dia, sebagai menteri dia, pembantu dia tidak akan menolongnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi sini tahulah kita bahawa kita perlu dapatkan kebaikan itu dengan cara seseorang pemerintah itu, kalau dia lupa kita ingatkan, tapi mesti secara berhikmah sesuai dengan kedudukan dia sebagai pemerintah. Kalau dia ingat, dia mahu melakukan satu perkara yang baik, maka kita sebagai rakyat perlu mendokong dan membantu supaya cita-citanya berjaya. Okey, hadis ini telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Dawud dan hadis ini telah distatuskan sebagai hadis sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban.
Qala rahimahullahu azza wa jalla wan nasihatu li'ammatil muslimin anwa'. Syekh Abdullah Al-Ghumari masuk kepada perbahasan tentang bagaimana memberikan nasihat yang fokusnya adalah memberikan nasihat ataupun fokusnya adalah merujuk kepada kaum muslimin secara umum, bukan kepada para pemerintah. Qala rahimahullahu azza wa jalla minha ta'limuhum ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Memberi nasihat kepada orang awam, kepada orang Islam secara umum itu ada beberapa jenis. Antaranya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ta'limuhum ma yanfa'uhum fi dinihim wa dunyahum. Kita mengajarkan kepada mereka apa yang bermanfaat untuk mereka dari sudut agama mereka dan juga dari sudut keduniaan mereka. Maksudnya ilmu-ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama atau ilmu keduniaan, ilmu bisnes, ilmu nak menguruskan, segala benda-benda yang bermanfaat, kita ajar mereka supaya mereka dapat mengamalkan satu ilmu yang bermanfaat, sama ada dari sudut agama ataupun dari sudut keduniaan. Maka itu dianggap sebagai memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Maksudnya para guru, mereka adalah di antara orang yang telah melaksanakan nasihat kepada kaum muslimin. Kemudian wa minha jarhur ruwatil majruhin wa syuhudiz zuri hatta la yaghtarra an-nasu bi riwayatihim wala syahadatihim. Antara nasihat kepada kaum muslimin adalah kita menjelaskan orang-orang yang suka buat cerita tak betul ni. Ada orang-orang yang suka buat cerita tak betul ni. Jadi kita memberi nasihat kepada orang bahawa fulan bin fulan ni selalu cerita benda tak betul. Atau saksi-saksi palsu. Dia kita sebut kepada orang lain, jangan percaya dengan dia. Kalau dia jadi saksi, orang ni biasanya dia selalu buat penyaksian palsu. Kerana apa? Kerana kalau kita biarkan, dia akan membawa kemudaratan kepada kaum muslimin. Hatta la yaghtarran nasu bi riwayatihim wala syahadatihim. Ini supaya orang tak percaya dengan berita palsu yang didatangkan dan supaya orang tidak percaya dengan penyaksian dia. Kerana dia ni memang sudah diketahui, contohnya memang suka buat cerita benda tak betul. Maka apa benda yang disebut kita beritahu, awak hati-hati, cerita dia ni kena tapis elok. Kita bagi tahu. Jadi itu termasuk di dalam maksud memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa minha idza istasharaka syakhsun fi musaharati insan aw musyarakatihi fi tijaratin aw ida'i amanatin 'indahu aw mujawaratihi fi sakanin aw ghairi dhalik fayajibu 'alayka an tubayyina lahu halahu wa tadhkura al-masawi' allati fihi biqasdin nasihah. Antara lagi apa maksud memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum, secara keseluruhan. Apa maksud dia? Apabila seseorang meminta kamu nasihat, meminta pandangan kamu di dalam dia nak menjadi keluarga dengan seseorang, dia nak berkahwin dengan seseorang, dan dia tanya pendapat kita, macam mana saya nak kahwin dengan perempuan ni, ayah dia, mak dia ni macam mana, sesuai tak kalau saya menjadi salah seorang ahli keluarga dia? Orang minta pendapat kita. Atau orang tu minta pendapat kita, saya ni nak jadi rakan kongsi perniagaan si fulan bin si fulan. Saya nak join dia dalam bisnes dia. Macam mana, elok ke tak elok? Atau orang tu nak simpan duit. Saya ni ada barang berharga, saya nak simpan duit supaya dia boleh jaga amanah saya. Macam mana, okey ke tak okey dia ni? Atau saya ni nak berjiran dengan dia. Saya nak satu rumah dengan dia. Macam contoh budak asrama katakan, dia cari rumah, macam mana kalau saya duduk sekali dengan orang ni, okey tak? Atau saya nak berjiran dengan dia, bagus tak? Bagus tak orang ni, jiran dia? Ke eloknya saya tak payah cari rumah dekat-dekat dengan dia, cari rumah lain? Orang minta pendapat kita. Fayajibu alaika an tubayyina lahu halahu. Maka apabila sudah diminta nasihat, wajib kepada kita yang diminta nasihat untuk kita menerangkan kepada yang meminta nasihat tersebut akan keadaan orang yang dia ingin tahu status orang tersebut. Adakah bagus untuk jadikan sebagai keluarga, atau bagus dijadikan sebagai rakan kongsi, atau sebagainya. Dalam masa yang sama, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kita juga kena sebut. Kamu kena menyebut keburukan-keburukan yang ada pada si fulan tadi,
atas dasar nasihat. Atas dasar nasihat. Maknanya contoh, dia kata, Ustaz, saya teringin nak kahwin dengan perempuan ni. Ayah dia sekian, mak dia sekian. Apa pendapat Ustaz? Ustaz orang kampung ni. Satu kampung dengan perempuan ni. Jadi kalau saya tahu, ayah dia ni suka buat pasal dengan menantu contoh. Ayah dia bagus pergi semayang apa semua, tapi suka buat pasal dengan menantu. Ada je menyusahkan menantu, kongkong kehidupan, benda tak sepatut buat pun buat. Jadi itu satu keburukan. Jadi macam mana? Saya boleh sebut ke? Saya boleh sebut. Bahkan kalau ikut di sini kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wajib saya kena sebut. Supaya apa? Supaya orang itu dah minta nasihat kita, kita terangkan. Tetapi mesti atas dasar nasihat. Bukan kita menambah-nambah. Benda yang ada keburukan-keburukan lain, tapi tak berkait dengan orang tu. Tak berkait dengan orang yang nak minta nasihat tadi. Tak perlulah. Dia contoh, dia minta saya teringin nak jadi rakan kongsi dia. Dari segi perniagaan. Macam mana? Okey tak okey? Dan kita tahu orang tu memang bagus. Cuma dia ada masalah lain. Dia ada masalah lain, contoh masalah akhlak dia. Tapi masalah akhlak dia tak berbabit, tak berkait dengan isu sifat amanah dia dalam perniagaan. Tak perlu kita sebut, oh dia memang bagus tapi bab semayam tak jaga. Lepas tu dia ni, ya Allah, teruk betul. Suka buat benda tak elok, kaki arak. Tak payahlah cerita. Sebab dia tak berkaitan dengan permintaan, tujuan nasihat yang diminta daripada kita. Adakah dia nak terlibat dalam satu perkara, dia nak kongsi dengan seseorang, okey tak okey? Kalau okey, dari sudut itu okey, maka khalas. Tak perlu kita buka benda-benda yang tak sepatutnya, yang tidak berkait sama sekali dengan tujuan orang itu meminta nasihat kita. Contoh lagi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, tujuan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Wa minha idza ra'aita mutafaqqihan yataraddadu 'ala mubtadi'in aw fasiqin yata'allamu minhu wa khifta an yadurruhu fi 'aqidatihi aw fi sulukihi fadhkur lahu bid'ata shaykhihi aw fisqihi biqasdin nasihati faqat. Contoh lagi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud memberikan nasihat kepada kaum muslimin ni, kalau kamu melihat satu orang ni, dia semangat belajar, semangat menadah kitab dengan seorang syekh contoh. Dia sentiasa, dia kosong, dia baru nak belajar. Dia pula dapat tahu ada satu orang ni, orang alim sekian-sekian, dia pun duduk mengaji dengan seorang syekh ni. Tapi syekh ni seorang mubtadi'. Main sering menyatakan perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sering menyatakan kenyataan-kenyataan yang bercanggah dengan akidah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bawa kepada Tuhan bertempat, bawa kepada Tuhan dan anggota badan, contoh. Atau syekh ni seorang yang fasik. Anak perempuan contoh, seorang perempuan mengaji dengan seorang syekh ni, dan kita tahu syekh ni memang dia alim, tapi dia ni kalau buat perempuan teruk. Contoh, gatai, dia gatai. Naya perempuan tu nanti, saya silap dia ayat kawan tu habis, tak pasal-pasal anak perempuan yang nak semangat nak belajar ni boleh jadi rosak sebab guru ni jahat. Contoh, contoh. Maka kita takut perangai guru ni akan merosakkan akidah si pelajar tadi. Dia sikit-sikit dia selit benda yang tak sepatutnya. Contoh, selit-selit Tuhan ni sebenarnya tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman ala arsy istawa. Ini menunjukkan sebenarnya Allah ni bertempat. Kita pun ada tempat, Tuhan pun ada tempat. Dan ini bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita takut pelajar yang tak tahu langsung ni, disebabkan dia pergi mengaji dengan syekh ni, menyebabkan dia mungkin akan satu hari nanti terpengaruh, lalu rosak akidah dia. Atau rosak segi akhlak dia. Contoh macam kisah budak perempuan tadi. Dia belajar dengan seorang guru yang gatal tadi, menyebabkan akhirnya mungkin dia akan jadi rosak dengan sebab guru yang gatal. Maka ketika itu, kita tegur, janganlah belajar dengan syekh ni. Syekh ni gatal. Contoh kita sebut, kenapa tak perlu belajar. Jadi, ini adalah satu tanggungjawab sebab kita tak nak orang itu terbabit termasuk di dalam kerosakan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sebutlah kepada si murid tadi akan bid'ahnya si guru tadi. Apa perangai-perangai ataupun apa pendapat-pendapat guru tadi yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah, bercanggah dengan akidah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Atau kita sebut gurumu tadi ni, dia ni perangai dia begini, dia ni orang fasik, orang yang tak elok perangai, menggatal kerja, mengayat orang tu, mengayat orang ni. Jadi kita sebut supaya anak murid tahu, dan akhirnya anak murid dapat menyelamatkan diri dia daripada terus rosak dari sudut akidah ataupun rosak dari sudut akhlak. Maka itu dianggap menasihati menasihati kaum muslimin.
Cuma kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, amma mujarradu al-ikhtilafi fil ra'i. Adapun kalau berlaku percanggahan dari segi pandangan. Maksudnya kita dengan si guru tadi ada berbeza pendapat. Dia bagus, dia bukan ahlul bid'ah. Dia bukan orang yang wasak dari segi akhlak, dia bagus. Dia bukan seorang yang fasik, dia bukan seorang yang mubtadi', dia sama-sama kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia pula seorang yang baik. Cuma ada beberapa pendapat dia kita tak setuju. Contoh apa kata Syekh Abdullah Al-Ghumari? Ka'an kana yamna' at-tawassul wa anta tujizuhu. Contoh dia menghalang seseorang daripada bertawassul. Dalam keadaan kamu menganggap tak ada masalah. Kamu mengharuskan bertawassul. Atau kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, aw la ya'taqidul awliya allazina ta'taqidu wilayatahum. Atau dia tidak menganggap orang-orang tertentu ni sebagai wali, sedangkan kamu beriktikad yang ni wali. Maknanya kita kata, kita pernah berborak dengan si guru tadi, oh Syekh ni wali. Dia kata, saya tak nampak dia wali, dia bukan wali. Yang kita pula rasa, dia wali. Jadi kita ada sedikit perbezaan pandangan. Cuma orang itu dia bukan ahli bid'ah. Dia bukannya orang yang rosak akhlak. Cuma kita dengan dia bersalah pendapat. Ada perbezaan pandangan. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, fahaza la yujizu lakal kalama fi haqqihi. Ini tidak mengharuskan untuk kamu supaya kamu bercakap pada hak orang tadi. Mereka kamu kata tak payah kamu kata kepada orang yang nak belajar dengan si guru tadi, tak payah belajar dengan dia. Sebab apa? Dia ni dengan saya tak sama pendapat je. Bukan begitu. Jadi situ kita dah jadi bersengketa atas dasar peribadi ya. Sedangkan pandangan dia betul, pandangan kita juga betul. Kita hanya berbeza pendapat saja. Maka ketika itu tidak boleh untuk kita menghalang orang lain belajar daripada fulan bin fulan atas dasar kerana kita kebetulannya dengan si guru tadi ada perbezaan pandangan. Ada perbezaan pandangan. Jadi ini juga termasuk di dalam maksud kita mengajak orang supaya melakukan kebaikan. Kita ajak orang supaya orang kata apa, mengajak manusia supaya pergi kepada kebaikan dengan maksud kalaulah dia belajar daripada seorang guru yang tidak satu akidah dengan kita, mai dia ahlul bid'ah, dalam masa yang sama dia juga sebagai contoh dia seorang yang walaupun bukan ahlul bid'ah, sama-sama kita Ahlussunnah wal Jamaah, sama-sama kita dari sudut akidah Asy'ariyah, tiba-tiba dia pula seorang yang rosak dari segi akhlaknya. Maka kita takut si murid tadi rosak, maka perlu untuk kita menegur supaya si murid tadi dapat mengetahui hakikat gurunya yang dia tak tahu. Tetapi biasanya sama-sama guru ni dia kenal. Orang ni masa mengaji dulu macam mana. Si murid dia tak tahu masa si guru tu masa muda-muda macam mana. Contohnya. Jadi ini perlu diterangkan. Cuma kebetulannya Syekh Abdullah Al-Ghumari menjelaskan tentang isu tawassul. Disebut bahawa Syekh Abdullah sebut kalau berbeza pendapat maka tak perlulah sampai kita nak sebut pada fulan tak perlu belajar dengan si fulan bin si fulan. Dan dibawa contoh tentang isu tawassul. Jadi kalau kita rujuk mungkin maksud Syekh Abdullah Al-Ghumari di sini adalah ka'an kana yamna at-tawassul, seperti seseorang guru yang menghalang kita bertawassul. Mungkin maksud beliau di sini adalah pendekatan guru tadi, dia setuju tawassul, cuma dia tidak mahu timbul isu mungkin. Dia kata tak payahlah tawassul ni. Sebab kebetulan ni tempat tu orang mungkin tak berfaham. Takut jadi orang selama ni elok dah. Tiba-tiba bila sebut begitu orang jadi salah faham. Jadi mungkin guru tu tak nak jadi benda yang semakin tidak elok, lalu dia pun tak bagi kita bertawassul. Yang kita pula berpendapat tawassul tak ada masalah. Secara fiqahnya tak ada masalah. Dia pula memandang dia secara uslub dakwah. Jadi perbezaan pandangan. Kita mengatakan tak ada masalah, yang dia pula mengatakan mungkin tak sesuai. Jadi mungkin itu maksud Syekh Abdullah Al-Ghumari. Sebab kalau kita tengok dari segi isu tawassul, Syekh Abdullah Al-Ghumari sendiri mempunyai kitab yang sangat tegas mengatakan bahawa orang yang menolak tawassul ni adalah orang yang memang salah. Orang yang memang salah. Jadi dalam masa yang sama beliau pula sebut bahawa tawassul ini termasuk di antara perbezaan pandangan yang diraikan. Jadi di sini kita tengok mungkin maksud beliau di sini tawassul yang dianggap sebagai perbezaan pandangan iaitu bukan dari sudut halal atau haram tawassul,
tetapi sesuai atau tidak tawasul pada tempat bagian-bagian. Mungkin itu maksud beliau. Kerana beliau sendiri ada satu kitab, sebagai contoh tadi saya sempat tengok contoh antara kitab beliau, antaranya lah kalau tak silapnya saya sempat download tadi Allah, mana pula kitabnya? Beliau ada satu kitab contohnya Ithaful Azkiya bi jawazi tawassul bil anbiya wal awliya. Ini contoh kitab beliau yang beliau menceritakan bahawa tawassul ini sebenarnya adalah satu perkara yang tidak salah sebenarnya. Maksudnya kalau kita berdoa, ya Allah dengan berkat fulan bin fulan, dengan berkat wali Allah sekian-sekian, terimalah doa saya ya Allah, maka itu adalah satu perkara yang tidak salah sama sekali. Itu tidak membawa kepada syirik. Bahkan kalau kita merujuk kepada kenyataan, dan beliau juga ada satu kitab yang agak keras, Syekh Abdullah Al-Ghumari ada satu kitab namanya Irghamul Mubtadi' Al-Ghabi bi Jawazit Tawassul bin Nabi. Kita menyatakan atau kita mematahkan, lebih kurang begitu terjemah dia, mematahkan hujah orang yang mubtadi', dianggap sebagai mubtadi', seorang mubtadi' yang tak reti apa. Kita nak bagi tahu kepada dia bahawa sebenarnya tawassul dengan Nabi ni satu benda yang tiada salahnya. Jadi beliau sendiri yang menceritakan perkara ini, dan jadi bila kita buat perbandingan begitu, jadi saya boleh buat satu kesimpulan, mungkin maksud beliau di sini yang mengatakan tawassul dengan bertawassul ini antara seorang guru dengan seorang guru, ada guru kata boleh, ada guru kata tak boleh, dan ini dianggap sebagai perbezaan pandangan. Itu mungkin merujuk dari sudut dari sudut pendirian, bukan dari segi hakikat boleh atau tidak secara syariat, tapi lebih kepada sesuai atau tidak kepada tempat bagian-bagian. Kerana beliau sendiri secara faktanya menjelaskan bahawa memang tawassul tiada salahnya. Bahkan beliau sangat keras dalam isu orang yang mengatakan tawassul ni syirik. Beliau sangat keras. Dan saya sempat merujuk beberapa kitab. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Syekh Ali Jummah, Syekh Ali Jummah menyatakan sepakat para ulama' mazhab yang 4 mengatakan tawassul ini satu benda yang tidak salah. Bahkan kalau kita tengok apa yang disebut oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, contohnya dalam kitab beliau Shifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam, saya datangkan mungkin saya boleh datangkan teks dia, mungkin tuan-tuan ingin mencatatnya, sebab ini satu benda yang kebetulan Syekh Abdullah Ghumari dah sebut. Saya mungkin boleh datangkan di bahagian komen sebentar. Kenyataan daripada Taqiyuddin As-Subki, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi kalau ikut Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau sebut, dan saya dah datangkan di bahagian komen tu, kata beliau, wa ya'lam annahu yajuzu wa yahsunu tawassul wal istighatsatu wat tashaffu' bin nabi sallallahu alaihi wasallam ila rabbih subhanahu wa ta'ala, wa jawazu dhalika wa husnuhu min al umuril ma'lumati li kulli dhi dinin al ma'rufati min fi'lil anbiya'i wal mursalin wa siyaris salafi as-salihin wal ulama'i wal awammi minal muslimin, wa lam yunkir ahadun dhalika min ahli al adyan wala sumi'a bihi fi zamanin minal azman hatta ja'a Ibnu Taimiyah fatakallama fi dhalika bikalamin yulabbisu fihi 'ala ad-du'afa'il aghmar wa ibtada'a ma lam yusbaq ilaihi min sa'iril a'sar. Jadi kalau kita tengok kenyataan Taqiyuddin As-Subki, beliau menyatakan bahawa bertawassul ini tidak pernah ada orang mengatakan ianya adalah satu amalan yang bercanggah dengan syariat. Semua semenjak daripada dulu lagi, dalam kitab Shifa'us Saqam beliau menyatakan hatta para nabi pun bertawassul, dan tidak ada pun orang yang mengingkari perkara ini sehinggalah datang Syekh Ibnu Taimiyah. Jadi beliau mengatakan Ibnu Taimiyah telah tersilap kerana mengatakan tawassul adalah satu benda yang bercanggah dengan syariat. Jadi kalau kita tengok pendirian daripada Al-Imam Abdullah Al-Ghumari sendiri, beliau bersama pendirian dengan Taqiyuddin As-Subki, sama pendirian dengan para ulama-ulama sebelumnya. Maka saya membuat kesimpulan, maksud beliau di sini adalah mungkin dari segi percanggahan pandangan, dari segi adakah patut untuk kita menyatakan perkara ini kepada masyarakat atau tidak, supaya takut berlaku perbalahan. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh beliau, bukan
beliau mengiktiraf bahawa ada orang yang mengatakan tawassul ini adalah haram. Ini juga dianggap sebagai satu pandangan fiqh. Sebab beliau secara setakat yang saya baca jelas mengatakan bahawa para ulama sebelumnya tidak ada yang bercanggah dalam isu tawassul ini. Okey. Itu saja nampaknya sebab perbahasan ni kita hampir sejam setengah dan ada lagi perbahasan insya-Allah kita akan bawa ke minggu depan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok sikit kalau ada perbahasan-perbahasan yang ditimbulkan oleh tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita tengok sikit kalau ada sebarang persoalan. Biasanya orang awam berbalah pendapat sebegitu terutama tentang tawassul kebanyakan yang saya jumpa. Orang awam berbalah sebab ada yang menimbulkan. Kalau ikut apa yang kita amalkan masyarakat Melayu kita dari dulu lagi. Sikit-sikit dengan berkat Rasulullah. Dengan berkat doa La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dan kita pun tak pernah kata, Ya Allah dengan keberkatan Rasulullah, dengan berkat wali Allah gian. Dulu okey je. Tapi bila ditimbulkan isu itu, didatangkan pandangan Ibn Taymiyah rahimahullah azza wa jal, yang kalau ikut pandangan Al-Imam Ibn Subki, pandangan Syekh Ibn Taymiyah ni telah merobek kesepakatan para ulama sebelumnya. Maka daripada sinilah akhirnya orang mula berbalah apabila pandangan-pandangan seperti ini dipersembahkan kepada masyarakat, sedangkan selama ini masyarakat tidak ada sebarang isu pun dalam segi dari sudut tawassul. Tapi apabila sudah dijadikan ia sebagai satu isu, maka orang mulalah akanlah dua golongan yang mendokong pandangan Syekh Ibn Taymiyah dan pandangan yang kedua iaitu yang mendokong apa yang telah disebut oleh para ulama salafun as-salih sebelum kedatangan Syekh Ibn Taymiyah. Syekh Ibn Taymiyah ni, Ibn Taymiyah adalah merupakan seorang susuk tubuh yang berjasa kepada Islam. Beliau seorang yang faqih, yang alim, tetapi dari segi beberapa pendapat beliau memang tersasar daripada apa yang telah disebut oleh para ulama sebelumnya. Khususnya dari sudut akidah. Saya pernah bertanya kepada Syekh Sa'id Fuda tentang Syekh Ibn Taymiyah. Kata Syekh Sa'id Fuda, beliau seorang yang alim dalam masalah fiqh, tetapi dari segi masalah akidah, ada beberapa isu yang beliau tersasar dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan perbahasan kita hari ini baik-baik belaka. Zikir sir itu bid'ah. Saya tak faham apa yang dimaksudkan oleh Syarifah Fatimah. Zikir sir itu bid'ah. Apa maksud beliau saya tak pasti. Allahuakbar. Okey, khairan insya-Allah, moga-moga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun tadi kebetulannya kita dah sebut pasal Syekh Ibn Taymiyah, walaupun kita tak bersetuju dengan pendapat beliau dari segi tawassul, pendapat beliau dari sudut ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan Allah bertempat, namun ini tidaklah merendahkan beliau. Ini tidaklah menyebabkan kita memandang beliau ni tak berguna. Tidak, tak boleh. Sebab beliau juga ada jasa di dalam Islam. Hatta kalau kita tengok Syekh Ali Jummah kadang-kadang menyebut Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Walaupun Syekh Ali Jummah tidak bersetuju dengan Syekh Ibn Taymiyah dari sudut akidah. Tetapi maknanya mengakui keilmuan beliau yang benar itu adalah benar. Dalam masa yang sama, yang mana salah itu dianggap sebagai zallah, kesilapan para ulama. Jadi sepatutnya tidak perlu dizahirkan. Tetapi apabila pendapat-pendapat beliau yang salah, yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah itu yang disebarluaskan kepada masyarakat, maka terpaksalah para ulama menjelaskan kembali kepada masyarakat apa sebenarnya yang betul dan di manakah kesilapan pandangan-pandangan yang didatangkan oleh Syekh Ibn Taymiyah. Tapi kalaulah tak ada orang yang datang, beliau sudah meninggal dunia lama dah. Pendapat beliau sudah terkubur. Pendapat-pendapat beliau yang pelik itu sudah terkubur bersama dengan beliau. Dan tak ada siapa pun yang timbulkan. Tapi bila sudah ada pihak yang mula mendokong pendapat-pendapat yang lari daripada kebenaran tersebut, maka akhirnya mau tidak mahu menjadi tanggungjawab para ulama menjelaskan kepada masyarakat sebenarnya mana yang betul. Dan di mana kesilapan pendapat-pendapat Syekh Ibn Taymiyah. Allah yarhamuh, dan moga Allah Ta'ala memberkati kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan mempelajari perbahasan yang seterusnya. Kita masih lagi dalam an-nushu lil muslimin, li'ammatil muslimin. Dan insyaAllah dalam perbahasan akan datang kita akan
membincangkan lagi sambungan kepada perbahasan yang tidak sempat kita baca pada hari ini, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ucap terima kasih kepada semua, kepada Ustaz Muhdi, kepada Ustazah Sharifah Fatimah, kepada semua yang berada dalam majlis kita, yang memberikan komen, kepada Tuan Saiful, kepada Said Syarshirah Ibnu Salama, kepada Tuan Sulaiman Razak, kepada Intan Aminah, kepada Puan Mariam Haji Bujang, kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis kita. Moga-moga Allah SWT memberikan keberkatan kepada semua, kepada Tuan Yazid Aziz, kepada saudara Mak Jabir, kepada semualah yang bersama dalam majlis kita. Moga-moga diberkati Allah SWT. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih semua. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.